Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fairuz binti M. Azhar, merupakan pelajar PPISMP Jun 2022 daripada kelas PSV2. Hari ini, video ini akan membentangkan tentang tugasan 2 iaitu persembahan bagi bahan bantu mengajar BBM. Baiklah, video ini akan mengaitkan tentang video pengajaran kurikulum standard sekolah rendah KSSR bagi subjek pendidikan seni visual. Jadi, saya akan mengambil tajuk pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah iaitu subjek pendidikan seni bagi darjah 2, unit 1 yang kami suka saya. Jadi, bab ini mengaitkan tentang jenis-jenis garisan dengan sayur-sayuran. Jadi, murid-murid akan tahu jenis-jenis garisan yang mereka akan belajar. Jadi untuk slide yang seterusnya ini saya menyenaraikan 4 jenis objektif pengejaran dan pembelajaran daripada pandangan saya. Jadi yang pertama, murid dapat mengenal pasti jenis-jenis garisan yang berbeza berdasarkan kad-kad. Kemudiannya murid dapat melukis objek dan garisan mengikut contoh pada kad. Lalu murid dapat menaikkan kemahiran melukis dan kemahiran pembezaan visual daripada bahan bantuan mengajar iaitu BBM. Lalu terakhir sekali, murid dapat menggabungkan garisan dengan objek yang diberi lalu menghasilkan karya yang sempurna. Jadi untuk slide yang seterusnya ini, saya akan menerangkan penggunaan bahan bantu mengajar iaitu BBM di dalam kelas di dalam berbentuk video. Selepas itu, saya akan memberi contoh video pengajaran selepas slide yang seterus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fairuz binti M. Azhar. Saya merupakan pelajar PPISMP Jun 2022 daripada kelas PSV2. Jadi pada hari ini video saya akan menerangkan bagaimana bahan bantu mengajar BBM digunakan di dalam kelas. Jadi saya mengambil subjek pendidikan seni visual untuk darjah 2. Saya mengambil bab 1 yang bertajuk Kami Suka Saya. Di dalam bab tersebut melibatkan jenis-jenis garisan dan juga jenis-jenis garisan dan sayur-sayuran. Jadi di sini saya menghasilkan satu jenis kotak yang bernama line box. Kalau bahasa Melayunya dipanggil kotak garisan. Di dalam kotak ini terdapat 8 jenis kad yang mengandungi sayur-sayuran dan juga jenis-jenis garisan. Okey. Di dalam ni ada kad-kad tersebut, boleh dilihat. Jadi antaranya bagaimana rupa bentuk kad-kad ini adalah di mana kita ada kad kentang dan juga garisan silang pangkal. Okey, kemudiannya kita ada kad tomato dan juga garisan berlengkap. Kemudiannya kita ada terung dan garisan beralun. Kita ada bawang dan garisan tebal. Kita ada lada benggala dengan garisan zigzag. Kita ada lobak dengan garisan halus. Kita ada timun dengan garisan putus-putus. Kita ada juga cendawan dan garisan berserabut. Jadi bagaimanakah kotak ini berfungsi sebagai bahan bantu mengajar di dalam kelas? Okey, yang pertamanya guru akan meminta para pelajar untuk memilih satu jenis kad untuk dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dilukis di atas kertas lukisan. Okey, untuk contohnya, murid akan mengambil satu jenis kad. Okey, contohnya dia belajar mendapat tomato dan garisan berlengkap. Jadi pelajar akan diminta melukis gambar tomato ini di atas kertas. Lalu apabila tomato tersebut dilukis, tomato tersebut diminta untuk dipenuhi dengan corak-corak berdasarkan jenis garisan yang mereka dapat, iaitu garisan berlengkap. Jadi saya akan bagi contoh bagaimana lukisan ini dilakukan. Okay. So, di sini ada tomato. Lepas tu murid akan diminta untuk melukis
sayuran tersebut dengan corak garisan yang ada pada kad tersebut, tetapi menggunakan pen ataupun pensel warna yang berlainan warna bagi menampakkan corak pada corak yang dihasilkan. Okey. Seterusnya. Okey. Ini adalah contohnya macam mana lukisan tersebut dihasilkan berdasarkan berdasarkan kad yang mereka dapat. Jadi bahan ini sangat mudah untuk difahami dan diikuti oleh pelajar kerana dia terus pada bahan utama yang guru akan ajar pada hari itu. So murid tidak perlu terlalu fikir banyak untuk macam mana nak buat lukisan tersebut, bagaimana untuk mengikuti arahan tanpa banyak kerja. Jadi ke atas slide ni dah memang ada gambar sayur-sayuran yang jadi mereka mudah untuk mengikuti ataupun meniru sayur-sayuran pada kad ini. Jadi mereka akan boleh terus lukis pada kertas tanpa banyak soalan. So jadi mereka akan lebih cekap untuk memahami arahan yang diberikan. Okey, selain itu juga para pelajar juga boleh meminjam ataupun meminta kad rakan mereka yang lain. Sebenarnya kalau rakan mereka mempunyai kad timun dengan garisan putus-putus, jadi mereka juga boleh menambah lukisan mereka dengan kad kawan mereka itu. Jadi mereka akan menukar kad mereka antara satu sama lain. Okey, pada contohnya kita boleh kalau kawan mereka ada kad timun macam tadi, so mereka boleh tulis timun kat belakang tomato. So, okey. Inilah contohnya timun dengan garisan putus-putus. So, jadi benda ni senang aja, tak perlu murid tidak perlu melukis objek yang terlalu realistik, terlalu sempurna. Yang mereka tak perlukan semua tu, kita hanya untuk memberi kreativiti kepada pelajar untuk menyalahkan bakat dan mengekspres apa yang mereka tahu tentang sayur-sayuran dan juga garisan. Jadi mereka akan lebih memahami tajuk yang diajar pada hari itu. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bagi bahan bantu pengajar ini adalah sangat mudah untuk digunakan kepada murid-murid dan juga guru. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu akan mengajar tentang garisan. Berdasarkan kita punya subjek hari ini ialah pendidikan seni. So tajuk kita pada hari ini ialah kami suka sayur. Jadi kenapa tajuk kita pada hari ini ialah sayur? Hari ini kerana sebab kita akan melukis sayur-sayuran pada hari ini. Contohnya macam tomato, timun, apa lagi? Cendawan, lada benggala, itu semua sayur-sayuran. So jadi apa kaitan sayur dengan garisan hari ini? Jadi cikgu ada buat satu produk yang mana awak boleh pilih jenis sayur-sayuran awak dan jenis garisan yang awak akan guna untuk lukis sayur-sayuran tadi. So nama kotak yang cikgu pegang ni nama dia line box. So apa itu line box? Maksudnya line ni kalau dalam bahasa Melayu dia garisan. Kalau box maksudnya kotak. So dalam kotak ni ada macam-macam jenis sayur-sayuran dengan garisan. Jadi cantik kan cikgu buat kotak ni. Jadi dalam kotak ni ada 8 jenis sayur-sayuran dengan garisan. So sebelum tu cikgu nak perkenalkan apa jenis-jenis garisan yang kita akan belajar pada hari ini. So yang pertama ialah garisan putus-putus. Okey. Garisan putus-putus tu dia macam ni. Garisan putus yang begini dia. So, garisan putus-putus kita berbentuk begini. Nampak tu. Jadi garis putus-putus yang macam potong-potong garisan tu begitu. Nampakkan dia putus-putus-putus. Satu garisan yang kedua ialah garisan halus.
garisan halus ni kita tengok halus, dia tak tebal. So, kalau nak tahu garisan halus tu macam ni, satu line, satu line. Lepas tu, selain halus juga, dia kita panggil juga garisan tebal. So, garisan tebal ni, dia sama tapi kita tebalkan garisan tu. Garisan tu akan jadi macam ni. Satu garis, kita akan tebalkan lagi. Tebal sampai hitam. Sebab daripada jauh awak boleh nampak yang kita tebal. Gitu. So, satu garisan yang seterusnya kita panggil garisan beralur. Garisan beralur. So, garisan beralur ni dia macam ombak. So, dia akan naik turun. Satu garisan seterusnya, garisan melengkar. So, garisan melengkar ni dia macam ular. Dia pusing. Ni kan pusing. Itu pusing lagi. So, satu garisan yang seterusnya, garisan zigzag. Garisan zigzag ni dia macam bentuk huruf Z. So, garisan dia macam gini. Naik turun. Dia macam beralur tapi dia tajam. Begitu. Seterusnya, garisan berserabut. Okey. Garisan berserabut ni dia macam kita lukis garisan halus tapi dia bersepah-sepah. Dia macam berpusing-pusing kat sebelah sini. Bukan kisah macam mana tapi dia berserabut. Lepas tu, yang terakhir sekali adalah garisan okey, kita ikut. Lepas tu, ini namanya garisan. Dia senang je nak tahu garisan macam mana. Kita tengok je lah bentuk dia. Macam ni berlengkar, macam ni berputus-putus ni. Lepas ni halus, tebal, lepas ni beralur. Yang ni pula berzigzag ni tajam-tajam macam rumput. Lepas ni berserabut. Okey. Kalau semua kita faham, lepas tu ikut apa yang kita pasal box ni pula. Okey. Dalam box ni ada jenis-jenis sayur yang dengan garisan yang saya cakap tadi. So, dalam ni cikgu akan buka. Lepas tu dalam ni ada banyak jenis kad dalam tu. So, okay, contohlah awak akan dapat, awak masukkan tangan awak dalam ni. Lepas tu awak ambil satu kad. Ambil, jangan tengok. Macam ni ambil tu. Lepas tu ambil satu. Okay, berdasarkan ni kita dapat sayur terung. Sayur terung dan garisannya garisan beralur. So, dari berdasarkan ni, garisan beralur ni yang ini. So, dekat dalam kad ni juga cikgu ada bagi macam mana garisan tu berbentuk. So, kat sini garisan beralur tu macam tu. Jadi, kotak ni, kalau awak dah dapat satu kad ni, cikgu nak awak lukis kat atas kertas, ikut bentuk terung ni, ikut bentuk sayur-sayuran ni. Lepas tu, dalam sayur tu, cikgu nak awak penuhkan ruang kosong dalam sayur tu dengan garisan beralur. Okey, untuk contohnya macam ni. Okey, pada terung dengan garisan beralur. Contohnya, okey. Dia lukis berdasarkan ikut betul-betul sayur yang kat atas kad ni. So, bentuk terung. Okey, bentuk terung macam ni. Okey, ini dia punya kepala. Okey, gitu. Okey, lepas tu badan dia begini, berlengkung besar gitu. Tak payah betul-betul sama macam dalam kad ni pun tak apa. Yang dia ada bentuk sayur yang kat atas kad. Okey, ni bentuk terung. So, awak dapat garisan beralur. Garisan beralur ni kita dilukis kat dalam terung ni yang macam ni. So, ambil warna lain, jangan sama warna tu. Biar nampak sikit yang garisan tu dalam sayur tu. Okey, garisan beralur. Awak nanti nak kat sini beralur gitu. Penuhkan. Sampai di atas. Buat jarak sikit. Hati-hati. Sama juga. So, nanti kita nampaklah bentuk sayur terung dengan garisan beralur. So, jadi cikgu nak awak pilih satu setiap suara satu kad. So, jadi nanti awak lukis atas kertas lukisan awak tu dengan paper. So, dia ada banyak jenis kat situ. Kalau tak faham boleh tanya.
Okey, baik. Untuk 6 slide yang seterusnya ini, saya membuat slide tentang kuis bagi menilai murid-murid selepas murid-murid um, menggunakan bahan bantuan mengajar iaitu kad-kad daripada line box tersebut. Okey, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan menjawab kuis apa itu. Jadi awak perlu mengenal pasti gambar garisan yang terdapat pada slide ini. Jadi soalan yang pertama, apakah nama garisan ini? Daripada gambar tu awak boleh tengok garisan itu seperti ombak dan seperti garisan yang tidak tegak. Jadi jawapan yang pertama A, silang pangkal, kemudiannya B, beralun, C, serabut. Jadi antara tiga jawapan ini, manakah awak rasa yang merupakan nama bagi garisan ini? Betul. Jawapan untuk soalan yang pertama ini ialah B, iaitu beralun. Jadi kita boleh nampak yang garisan ini beralun-alun seperti ombak. Betul tu. Okey, untuk soalan yang kedua, berdasarkan gambar tersebut, kita boleh nampak garisan yang berwarna-warni dan banyak. Jadi, apakah nama yang sebenar bagi garisan ini? Jadi, pada garisan yang pertama, kita boleh lihat A, berlingkar, B, serabut, C, halus. Jadi, awak rasa mana satu nama yang betul bagi garisan ini? Betul tu. Bagi soalan dua ini, nama garisan ini ialah garisan halus. Sebab kita boleh nampak yang dia tu nipis, lepas tu boleh muat banyak garisan dalam satu kotak gambar itu. Jadi memang betul pun nama dia garisan halus. Kita bergerak ke kuis yang ketiga. Okey, baiklah. Untuk kuis apa itu? Kuis yang ketiga, di mana merupakan kuis yang terakhir. Jadi, ini senang je. Apakah nama garisan ini berdasarkan gambar yang diberi? Kita boleh tengok garisan tu tajam-tajam dan banyak sudut. So, jadi dari antara tiga jenis nama garisan ni, mana satu yang betul? A, zigzag, B, tebal, C, putus-putus. Jadi mana satu yang memang nama dia. Memang kalau kita nampak je garisan tu memang itulah nama dia. Tak ada nama lain. Betul. Memang nama dia garisan zigzag. Daripada garisan ni juga sebenarnya kalau awak nak tahu, ia bukan saja bertajam-tajam dan bersudut-sudut. Tapi sebenarnya kita pun boleh nampak yang garisan ini menggunakan huruf Z. Jadi memang sesuai lah kalau nama dia ni memang dipanggil sebagai garisan zigzag. Okey, jadi itulah antara kuis digital bagi penilaian murid berdasarkan bahan bantu mengajar dan bab yang dibelajar kepada pelajar pada hari tersebut. Jadi untuk slide yang seterusnya ini, saya akan menerangkan mengapakah bahan bantu mengajar iaitu BBM digunakan di dalam kelas. Yang pertamanya, bahan bantu mengajar ini merupakan instrumen yang membantu pemahaman para pelajar. Kemudiannya, bahan ini membantu memahami konsep dalam proses pengajaran. Kemudian, ianya membantu merangsang dunia pelajar untuk belajar dan mempertingkatkan mutu pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar dan guru. Seterusnya, membuatkan pengajaran dan pembelajaran menarik dan berkesan dan terakhir sekali memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai pengalaman dalam penggunaan panca indera mereka. Tadi daripada apa yang kita boleh faham dalam penggunaan bahan bantu mengajar ini, dia sebenarnya memberi banyak kelebihan kepada murid sebenarnya. Yang di mana mereka akan lebih seronok dalam pembelajaran kerana mereka boleh menggunakan diorang punya bahagian fizikal di mana mereka boleh menyentuh, boleh merasa menggunakan panca indera mereka yang
yang berkaitan dengan deria rasa, dan selain itu juga mereka juga boleh sebenarnya bekerjasama di dalam kumpulan dan berkomunikasi antara rakan-rakan mereka dan memupuk nilai-nilai bekerjasama dalam me- mem- dalam menyelesaikan satu pekerjaan ataupun satu masalah. Jadi ia memang sangat bantu mempertingkatkan kemahiran bantu kepada murid-murid supaya murid-murid lebih seronok dalam pembelajaran dan lebih bersemangat untuk mencapai pencapaian yang baik untuk pembelajaran pada hari itu. Okey, untuk seterusnya ini, slide ini akan memberitahu apa kepentingan bahan bantu mengajar BBM bagi murid. Okey, untuk yang pertama, ia memberi rangsangan dan kekalkan minat murid. Daripada kepentingan yang pertama ini, kita boleh faham yang BBM ini sebenarnya membuatkan murid lebih berminat dan memberi mereka rasa ingin tahu terhadap bahan bantu mengajar yang dibuat ataupun dibawa oleh guru pada hari tersebut. Dan untuk pembelajaran mereka pada hari tersebut berdasarkan subjek yang diajar oleh guru sekolah. Okey, untuk yang kepentingan yang kedua, PBM ini memberi perkembangan kefahaman dan corak pemikiran. Jadi kita boleh faham yang BBM ni dia memberi cara pemikiran yang baharu kepada murid. Di mana contohnya kalau sebelum-sebelum ini, sebelum ada wujudnya bahan bantu mengajar ini, kita boleh lihat yang untuk murid-murid sebelum-sebelum ini mereka hanya bergantung kepada buku dan latihan yang diberikan oleh guru mereka serta um, apa yang ditulis oleh guru mereka di papan putih saja. Mereka hanya bergantung 100% pada cara tersebut bagi meningkatkan pencapaian akademik mereka. Tetapi daripada BBM ini, bagaimana corak pemikiran mereka berubah di mana mereka akan lebih kreatif dalam menghasilkan ataupun membuat nota berdasarkan subjek yang mereka belajar. Di mana BBM ini sebenarnya bukan hanya saja bergantung pada buku teks dan buku latihan 100% dalam pembelajaran mereka. Jadi BBM ni memang membuatkan mereka lebih kreatif dalam berbagai jenis bentuk dalam mempertekadkan pemahaman mereka di dalam kelas. Untuk kepentingan yang seterusnya, yang ketiga, murid-murid ini akan tahu lebih lanjut tentang pelajaran yang disampaikan daripada guru mereka kerana adanya bahan bantu mengajar ini untuk memberi kefahaman dan fokus di dalam kelas pada murid-murid. Kemudiannya yang terakhir sekali kita boleh tengok yang BBM ini membuatkan pelajar berinteraksi dengan bahan tersebut ataupun dalam rakan sengumpulan yang di mana setengah bahan bantu mengajar ini mereka ataupun guru ini akan menghasilkan khas untuk individu punya kerja dan ada yang dia menghasilkan BBM ini untuk uh, untuk dilakukan secara berkumpulan. Jadi di mana boleh antara dua ni kita boleh faham yang pelajar ini boleh berinteraksi dengan diri mereka sendiri dengan cara mereka akan mengeksplorasi diorang punya pemikiran secara tersendiri dan manakala yang untuk kerja berkumpulan ini mereka akan adanya sifat-sifat ingin bekerjasama antara satu sama lain dan membuatkan mereka dapat memberi kreativiti yang berbagai bentuk kerana mereka bekerja dalam berkumpulan. Okey, untuk slide yang seterusnya ini menyentuh kepentingan bahan bantu mengajar BBM bagi guru. Jadi yang pertama,
guru dapat menguasai konsep subjek yang diajar di dalam kelas. Kemudiannya, menyelesaikan pelbagai kaedah pengajaran guru yang asyik berubah. Di mana untuk kepentingan yang kedua ini, kita boleh faham yang sebenarnya sistem pendidikan di Malaysia ini dianya jadi daripada apa ni untuk bagi abad yang ke-21 ini sebenarnya sistem pendidikan Malaysia ini kita boleh tahu yang mereka lebih menjerumus kepada teknologi-teknologi yang baharu yang menggunakan apa ni gadget-gadget seperti tablet, handphone ataupun juga komputer riba. Jadi untuk yang seterusnya BBM ini memudahkan penyampaian pembelajaran kepada murid dan terakhir sekali ialah memudahkan pencapaian objektif pembelajaran guru yang disasarkan. Jadi kadang-kala objektif yang guru tersebut sasarkan pada hari itu kadang-kadang kala tidak mencapai. Jadi dengan menggunakan bahan bantu mengajar ini, BBM bahan bantu mengajar ini, ia lebih menaikkan peratus untuk pencapaian objektif pembelajaran guru pada hari tersebut. Okey, itu saja daripada slide persembahan saya pada hari ini yang menceritakan tentang kebaikan bahan bantu mengajar, kepentingan bahan bantu mengajar dan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Jadi, harap-harap ini memberi kefahaman kepada para penonton untuk memahami tentang bahan bantu mengajar BBM kepada murid dan juga kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.